Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini saya ingin menyambunglah tentang 6 sifat yang saya dah mulakan dulu. Ini sifat pertama, Allah SWT dah sudah, solat dah sudah. Sekarang ni kita masuk bab ilmu beserta zikir, ilmu ma'a zikir. Jadi dalam usaha dakwah ni kita pentingkan untuk kita usaha untuk memahami hakikat ilmu dan hakikat zikir. Maksud daripada ilmu yang kita bincangkan adalah kita kena tahu segala perintah Allah Ta'ala dan bagaimana dia dilaksanakan, dan sebaik-baik cara melaksanakan perintah Allah Ta'ala adalah dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi inilah hakikat ilmu, yang mana dengan ilmu tadi dia membawakan kita dekat kepada Allah Ta'ala, makin dekat. Sebab tu dalam Al-Quran kata innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Jadi masa saya di Mesir tu tahun 1999, ada seorang yang belajar bahasa Arab lama di Mesir, dah 12 tahun. Nama dia orang Bangladesh, namanya Abdul Rahim. Orang Bangladesh dia gagak, orang Pahang. Dia gelap sikit lah kulit dia. Dia datang ke rumah Johor, tempat saya duduk lah. Jadi di Mesir tu, di Azhar Mesir, Cairo, ada rumah Johor, rumah Kelantan, rumah Kedah, rumah Selangor. Tapi rumah yang pertama dibina sana adalah yang rumah Johor. Kerana pada masa itu ada pelajar-pelajar Azhar yang terawal berasal dari Johor. Sebab mufti Johor dulu adalah orang Arab. Masa Sultan Johor nakkan mufti, dia nak orang dari keturunan Arab. Jadi sejak itulah, jadi ada hubunganlah antara Johor dengan negara Arab. Jadi rumah Johor ni dia tak tinggi mana pun. Dia ada tingkat bawah 1, 2, 3, 4. 4 tingkat lah. Dan rumah-rumah yang lain tu, rumah Kelantan, rumah Johor ni di Hayo Samin. Hayo mana kampung, Samin 8, kampung 8. Rumah Kelantan di Hayo Ashir, Hayo Sabek, kampung 7. Dan kemudian penempatan baru semua dibuat di Hayo Ashir, jauh sikit lah. Tu ada Kedah, Selangor, semua ada sana lah. Jadi yang saya duduk ni di Hayo Samin lah, tempat rumah Johor. Saya duduk di tingkat bawah. Masuk pintu tu, bilik yang kedua daripada kiri. Dia ada 4 bilik je satu lantai tu. 4. Dan 2 tingkat. Tingkat 1 dengan 2 tu perempuan, pelajar perempuan. Tingkat 3, 4 lelaki, bawah lelaki. Tingkat atas sekali 4 tak ada orang. Dia tingkat bawah lelaki, 1, 2 perempuan, 3 lelaki, yang keempat surau. Bukan surau lah, tapi dia macam dewan. Dewan tempat dia orang main pingpong pun situ, acara-acara apa semua dia buat situ lah. Jadi saya gagak ni, dia datang bilik sebelah saya. Masa tu ada satu ustaz lah. Masa tu belum ustaz lah, dia tahun 3 jurusan undang-undang. Saya pun lupa nama dia. Jadi sembang di bilik dia lah. Jadi saya gagak ni, dia ni mengajar bahasa Arab kepada pelajar-pelajar Melayu di Mesir. Dia hebatlah bahasa Arab, dan bila cuti-cuti dia akan duduk di perkampungan orang Badawi Mesir sana, nak belajar sastra dia orang, peradaban
Jadi dia kata banyak orang tak faham maksud ayat ni. Innama yakhsyallahu min ibadi ulama. Dia orang benci dekat ulama je. Jadi maksud dia sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Ta'ala adalah ulama. Dia kata ulama tu kalau kita sambungkan, dia ada ulama ada waw di depan, mana ulama jadi ulama tu dia kata dengan ulama beza besar. Kalau setakat ulama saja, itu orang yang takut kepada Allah ada orang alim, orang yang pandai agama. Tapi dia kata tidak, ulama tu bermaksud adalah orang yang alim ni dia kena bawa amalan. Apa yang dia tahu tu, ilmu dia buat dalam amalan. Inilah orang yang takut pada Allah Ta'ala, bukan orang yang ilmu berkodi-kodi tu. Jadi kalau kita pergi bilik-bilik pelajar Malaysia di Mesir tu, setiap apartmen rumah dia orang tu ada gubuk besar. Di situ dia ada beli banyak kitab lah. Kitab yang panjang-panjang lah, jilid sampai 10 15 jilid. Dia orang beli. So, nak balik nanti kalau dah habis belajar, berkotak-kotak dan hantar Malaysia. So, kalau dia balik Malaysia, rumah dia pun dia tahu, dia banggalah dengan kitab-kitab tu. Jadi Syekh Gagak ni beritahu, dia kata ulama maksud orang yang mengamalkan ilmu dia, itulah ulama. Jadi dia, masa tu dia tahulah apa ni, saya ni buat usaha dakwah. Kamu ni ulama ni dah. Orang macam kamu lah, dia kata. Orang yang amalkan apa yang dicakap, orang yang amalkan ilmu dia tahu. Saya tak kata saya ulama, tu dia kata. Dia kata ulama ni kena amalkan. Kena banyak beramal dengan ilmu. Dan ini juga apa yang satu kiai daripada Seragan. Seragan ni dekat-dekat dengan Surabaya lah. Katakan nama dia Kiai Abdul Halim. Rahmatullah alaih, dah mati dah. Masa dia keluar 4 bulan di Mesir dulu. Jadi dia bagi bayan lah, ceramah subuh, ceramah maghrib di satu masjid Ismail nama dia. Jadi kita pelajar-pelajar di Mesir ni, Azhar, kita ada buat dakwah juga, tabligh. 2 minggu sekali kita kumpul di masjid Ismail. Di sana ada lebih 100 lebih lah orang luar negara banyak kan. Malaysia, Indonesia, Singapura, Afrika Selatan, orang Afrika, England ada seorang nama Ibrahim, seorang je. Jadi di sana kita berkumpul dan pada maghrib tu dia bayan, dia ceramah. Tapi dia ceramah tu dia tak ceramah bahasa Arab lah, dia agaknya alim Indonesia ni Arab faham tapi nak cakap susah sikit. Jadi dia bagi ceramah, ada seorang terjemah. Jadi dia kata orang banyak tak faham. Kata kita yang dipentingkan dalam agama, dia kata, adalah bukan ilmu sebagai ilmu saja, tapi ilmu yang diamalkan. Itu maksud dia kalau tak diamalkan ilmu, dia jadi maklumat, informasi, sekadar kita tahu maklumat. Tapi kita kena ubah, kata dia, maklumat pada makmulat. Makmulat ni apa, kata dia? Maksudnya kita amal apa yang kita tahu. Inilah sebenarnya hakikat yang Nabi ajar kepada para sahabat. Nabi dia ajar sahabat, contohnya semayang, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Jadi inilah cara yang sebenarnya, praktikal. Belajar terus daripada guru. Tengok apa guru buat dan amalkan. Sebab tu kita tengok dalam hadis sirah, ada orang, ada mazhab yang sembahyang tangan dia macam Syafi'i dekat pusat.
Ada yang sembahyang tangan kat dada, ada sembahyang tangan lepas, macam mazhab Hambali tangan dia lepas ke bawah. Dia dekat kat bawah macam kita Allah mana ada tangan bawah macam itulah. Jadi ulama-ulama beritahu kenapa ada perbezaan ni. Kata kerana apabila Rasulullah SAW sembahyang, ada masanya Rasulullah SAW letak tangan di di pusat. Jadi bila seorang sahabat tengok macam tu, dia balik ke kampung dia cakap cara ni lah Rasulullah sembahyang. Dan pada waktu lain orang lain datang ke Madinah, dia tengok Rasulullah SAW letak tangan di dada. Dia kata inilah cara Nabi sembahyang, maka dia letak di dada. Kemudian bila Nabi dah agak uzur sikit, umur dah 60 lebih, maka masa tu Nabi sembahyang tangan di bawah. Jadi ada orang yang datang tengok Nabi sembahyang tangan bawah, maka dia kata sembahyang ni tangan ke bawah. Inilah yang berlaku dalam yang ada khilaf dalam mazhab-mazhab, sembahyang tangan di dada, tangan di pusat, tangan di bawah. Semuanya itu betul. Tapi kalau kita bermazhab, kita kena ambil salah satu lah. Kalau kata Syafi'i, kita ambil cara Syafi'i di pusat. Kalau kita Maliki, kita letak di di dada. Kalau kita Hanafi, macam orang India dia letak bawah pusat. Macam orang bukan macam kita di pusat betul, dia di bawah pusat. Nampak orang melengkung bawah pusat, macam orang nak pegang perut. Kalau Hambali dia terus lurus. Jadi kita pilihlah satu-satu. Jangan kita campur adukkan mazhab-mazhab ni. Dan saya ada dengar satu orang alim dia kata, bid'ah yang paling besar akan berlaku pada umat ni adalah orang yang tidak ikut mazhab. Dia kata tak perlu mazhab. Kita baca Quran, kita tahu hadis, kita tahu amal. Inilah katakan orang yang telah macam dia orang betul kata half baked cake setengah masak. Dia mempelajari semua hidup dia ilmu sains, belajar di pendidikan barat. Dan dia baru menjinak-jinak dengan Quran, baca pun terjemahan Yusuf Ali. Lepas tu baru baca Bukhari pun terjemahan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Kemudian dia nak jadi ulama. Jadi dia pun ambil kutip hadis sana, kutip hadis sini, dia amal sendiri. Dia kata dia ada dalil. Ini yang silap. Jadi ilmu ni kita kena macam Nabi SAW dan sahabat. Mereka ni ambil direct dari Nabi. Dan mereka mampu buat semua sekali. Jadi mereka bolehlah beramal mengikut apa yang mereka nampak. Nabi approve, okey lah. Sebab sumber dia Nabi. Kalau Nabi approve, okey lah. Kita Nabi tak ada semua kita. Jadi kita kena belajar daripada kitab-kitab. Dan yang terbaik sekali belajar pada ulama yang mengamalkan daripada kitab. Yang dia berterusan. Dia ambil pada guru dia, sampai Rasulullah SAW dan sahabat. Kita kena ikut yang tu. Ada turutan dia, ada kesinambungan dia. Sebab tu sembahyang ni kena belajar juga. Semua benda kena belajar. Belajar dengan ulama yang beramal. Ini kata makmulat, bukan tahu maklumat. Setakat tahu aja maklumat. Jadi Syekh Kiai Abdul Halim ni dia kata setakat tahu aja itu maklumat saja. Maklumat ni orang Yahudi pun ada maklumat banyak. Banyak murid-murid kita daripada Azhar dia buat PhD di England. Buat PhD di England dalam bidang agama. Dia punya supervisor dia Yahudi. Yahudi itu ada maklumat. Dia panggil orientalis. Dia belajar tentang Quran, tentang hadis. Tapi tujuan dia nak pesongkan manusia
supaya jangan beriman pada Allah. Dia sendiri tak beriman. Dia ada maklumat, tapi dia tak ada amalan Islam. Dia tak bersyahadah. Jadi masa saya di Manchester, University of Salford, saya duduk di Manchester, nombor 89 Humphrey Road, Old Trafford. Jadi masa hari raya tu, saya buat rumah terbuka, ada seorang ustaz lah, lulusan Azhar datang rumah saya. Dia makan rumah saya. Saya tanya, dia buat apa? Dia buat PhD. Bidang apa? Dia cakap lah, bidang hadis. Dan saya tahu dia ni, dia buat PhD bidang hadis. Tajuk tesis dia adalah kelemahan sunnah Rasulullah SAW. Tajuk tesis dia. Tajuk tesis dia adalah kelemahan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW banyak isteri, Rasulullah kahwin orang muda-muda. Itu tajuk dia. Saya kata, astagfirullahaladzim, macam mana lah you boleh setuju nak buat satu tesis macam ni? You menghina Nabi SAW. You seorang lulus Azhar, tapi you menghina Nabi, you nak dapat PhD. Dia kata, astagfirullah, saya pun, saya masa tu saya tak sedar. Dia cakap, memang kau tak sedar, tapi you dah buat tesis. You punya tesis dah publish. Bila publish, orang tadi akan cakap, ini daripada seorang lulusan PhD dalam bidang agama, daripada Malaysia. Dia akan cakap macam tu, quotation dia. You lah sebab dia. You kan, you dah keluar dari Islam. Awak cakap dengan dia, saya cakap lah, you dah keluar dari Islam. You kena sadar balik. Dan you punya, apa yang you tulis tu, you tak boleh nak repair lah. You sampai bila-bila benda tu akan tercatat. You kata Nabi tak sempurna. You nak tanggung ke akhirat macam mana besok? Inilah masalah kita. Kita belajar pada orang yang ada maklumat tapi tak ada makmulat. Yahudi, Kristian, tok guru kita. Ada tok guru Kristian dengan Yahudi sebagai tok guru kita. Lepas tu balik Malaysia, jadilah macam orang yang ada PhD dulu, PhD tu, yang dia punya fatwa-fatwa dia terlaru, pendapat dia terlaru. Pasal ni lah, dia tak memahami. Dan banyak orang, dia lulus Azhar, dia balik, dia jadi ustaz. Lama sangat jadi ustaz, lama-lama orang hantar dia jadi mufti. Dia tak pernah pun belajar ilmu fatwa. Ilmu fatwa ni, dia ada di Universiti Azhar. Kita dah belajar, katalah kita dah tamat Usuluddin ke, syariah ke, ataupun tafsir ke. Kita kena tambah 1 tahun lagi yang dipanggil Darul Iftah. Darul Iftah ni kita kena ambil setahun lagi untuk mengkaji perbezaan 4 mazhab. Mendalami lagi 4 mazhab. Lulus daripada itu, baru kita panggil mufti. Sebab tu ada orang di India, di Pakistan, di England pun, di Amerika Selatan yang orang panggil dia mufti. Saya tak panggil dia Maulana, panggil dia mufti. Pasal dia mufti. Dia lulus daripada Darul Iftah. Dia tahu perbezaan 4 mazhab. Ini tak tahu 4 mazhab, kan? Buat fatwa. Mana-mana ustaz boleh jadi mufti. Itu masalah dia. Jadi ini kata orang, saya tak menyalahkanlah dia orang jadi mufti, tapi orang yang tepat untuk jadi mufti adalah orang yang lulus dari ustaz daripada mana-mana universiti lah. Jadi ini yang kita kena lihat betul. Maklumat ke makmulat. Jadi nak belajar ni dengan orang yang beramal. Sebab tu saya jumpa seorang pelajar Mesir. Dia tahun 2 dia pergi ke Yaman setahun. Dia belajar di Yaman setahun. Saya tanya dia kenapa. Dia kata kalau nak belajar amalan agama ni yang terbaik di Yaman. Sekarang ni lah. Pintu dia adalah di Yaman. Belajar di Yaman setahun dia kata, itu lebih baik daripada belajar di Mesir 3 tahun. Dia cakap tu. Saya pun lupa lah nama dia. Jadi bila dia balik Mesir tu, dia jadi hebat lah. Dia jadi hebat, dia sambung lagi.
Sebab di Mesir ni, di Azhar ni, kita boleh sambung-sambung. Kita boleh berhenti, sambung lagi. Macam tu. Dia bukan macam belajar di Jordan. Di Jordan ni tahun 1 naik tahun 2, 2 naik 3, 3 naik 4 lulus. Di Mesir dia ada 12 subjek dan hafalan untuk orang bukan Arab. Tahun pertama kena 2 juz Quran. Juz 1, juz 2. Tahun kedua, juz 3, 4. Tahun ketiga, 5, 6. Tahun 4, 7, 8. Dulu masa orang Malaysia masih hafalan kuat, tahun 50-an dulu, masa di Azhar, mereka disuruh menghafal 15 juz baru boleh dapat jadi ustaz. Sedangkan sampai hari ni orang Mesir, pelajar Mesir yang bahasa Arab, dia kena hafal satu Quran untuk dapat lulus mana-mana bidang. Apa bidang dia ambil? Dia kena lulus juga 30 juz. Tapi orang kita Malaysia ni ingatan korang yang bagi 8 juz. Itu pun ada yang tak lulus. Seorang kawan saya tu, tak mahu sebut nama lah, dia dah duduk di Mesir 8 tahun. Dia lulus semua 1 tahun 12 subjek, 4 tahun 48. Dia lulus 48 tapi tak lulus 8 juz Quran. Bila tes 8 juz, dia ada sangkut. Jadi dia tunggu di sana lagi 4 tahun nak luluskan tu. Pun tak dapat juga. Tak lulus juga. Lepas tu dia balik Malaysia, dia datang lagi. Dia ulang, tak lulus juga. Akhirnya dia give up lah. Dia pun putus asa. Dia tak ambil syahadah. Jadi dia tak dapat lah ijazah daripada Azhar tu yang lulus sempurna, tamam. Lulus 48 subjek dengan lulus 8 juz Quran, dia tak dapat. Dia lulus 48 subjek. Tapi dia sekarang buka madrasah. Sebab dia memang boleh mengajar lah. Bidang-bidang agama, cuma Quran dia kurang sikit. Macam tu. Jadi kita kena belajar ni, cara Yaman tu adalah satu cara yang terbaik. Di mana murid-murid duduk dengan tok guru dia, tengok tok guru puasa, dia puasa, tok guru sembahyang sunat. Inilah cara pengajian yang terbaik sekali. Ini cara Nabi sebenarnya. Jadi yang saya tengok di Azhar tu, saya masuk kuliah di Bamus tu, dalam bidang mazhab Syafi'i. Masa belajar tu adalah dalam 50 orang. Tapi waktu sembahyang Zuhur tu, saya sembahyang di masjid dia tu, guru yang mengajar tak ada, murid yang belajar pun tak ada. Lepas tu guru yang mengajar pun, kopiah pun tak ada, janggut tak ada. Azhar tu sudah katakan majoriti orang tak pakai sunnah. Ada yang banyak kan tak tutup kepala. Ada seorang tu, Syekh Aiman, dia buat PhD dalam Azhar tu, yang mengarang buku Ahli Dakwah wa Tabligh. Dia karang 2 jilid. Dia tu ikut dakwah lah. Dia tu seorang pakai jubah. Yang lain semua gondol. Inilah kata ilmu, maklumat ada, makmulat ada. Lepas tu masa saya di rumah Johor tu, hari pertama saya sampai sana saya tolak pada Malaysia 18 hari bulan Januari. 18 hari bulan Januari tahun 1999. Jadi 19 pagi tu saya pergi naiklah tingkat 4 tu, surau Johor. Saya azan, seorang pun tak datang. Ini ingat ni, ini pelajar Azhar, seorang tak datang. Bila tak datang, saya pun tengok setengah jam, saya pergilah masjid yang terdekat. Masjid terdekat tu di Mesir sana, dia orang sembahyang lambat. Jadi sempatlah sembahyang dengan dia orang. Hari kedua saya azan lagi.
Saya azan lagi, yang datang seorang. Saya pergi masjid. Saya tanya dengan dia orang, kenapa kau orang tak datang sembahyang? Dia orang pun bagi alasan lah, macam alasan. Lepas tu, ini yang dikatakan tak ada makmulat, tak ada, maklumat ada. Lepas tu, saya stop lah datang situ, saya sembahyang di masjid yang terdekat. Lepas tu saya pun bawa pelajar-pelajar tahun 1 yang baru datang tu ikut saya pergi masjid sembahyang. Lepas tu sehari 2 dia ikut, lepas tu dia orang tak datang. Terus saya kata, kenapa engkau orang tak datang? Ada orang tahan lah. Ya, dia kata. Kenapa? Dia orang tak bagi. Dia orang kata jangan campur dengan orang Mesir. Orang Mesir dia apa ni, macam-macam lah. Sebab buruk dan cakap, saya pun tak ingat apa dia cakap. Habis saya kata, takkan semua orang jahat. Saya kata, yang ketuk guru kau belajar tu orang Mesir. Kau ambil ilmu pada orang Mesir. Kalau ada 1-2 orang yang tak betul, takkan kau nak kata orang Mesir tak betul semua. 1-2 dah sehingga kau tak boleh sembahyang di masjid, tak betul tu dah. Lepas tu dia seorang tu dekat, dia kata, Haji, mana ada dalil sembahyang di masjid? Oh, saya kata tak ada dalil. Kau datang bilik aku. Saya pun ajak dia orang datang bilik saya. Jadi setiap bilik sana dia 2 tingkat katil. Saya pun ambil kitab taklim saya Fadail Amal. Saya pun buka kitab tu. Saya tunjuk dia orang baca dengan sembahyang berjemaah di masjid. Oh, dia kata, panggil saya Haji lah, Haji. Kita tak pernah dengar dia ni. Saya kata, engkau belajar kitab tipis-tipis. Kau ingat engkau tahu semua. Yang kau belajar ni sikit je baru ilmu. Tahu tak? Banyak lagi ilmu kau tak tahu. Terus saya kata, ini hadis ni sahih semua. Kenapa kau tak nak pergi sembahyang masjid? Dia kata, kami tak tahu, kami tak belajar. Memang betul kau tak belajar. Inilah yang kita katakan apa? Kekeliruan dalam umat. Ada ilmu, tak ada makmulat. Amalan tak ada. Belajar banyak, macam-macam. Fikir lah, apalah itu ini. Tapi amalan tak ada. Ada yang seorang tu duduk sebilik dengan saya. Budak negeri mana pun tak ingat. Johor ya, kawasan mana saya tak ingat. Subuh saya pergi sembahyang, dia tak sembahyang. Tak sembahyang. Lepas tu, dia tidur. Saya pun biasa pagi saya akan masak sarapan lah, nasi goreng ke apa ke. Lepas tu dia bangun. Dia kata, Haji, dah pukul berapa ni? Saya cakap pukul 9. Kau tak pergi universiti ke? Alah Haji, ngantuk. Dia tidur lagi. Inilah cara dia. Dia belajar di Azhar tu, dia tak ada attendance. Kau datang ke, kau tak datang, tak kisah. Sebab tu ada orang, isteri dia belajar di England, dia ustaz ni, dia duduk England dengan isteri dia. Nanti bila nak periksa, bulan 4, 5 tu, dia datang lah ke Azhar. Buku, bila kita tahu awal tahun di Azhar, dia bagi kita buku free, percuma. Kita dapat semua buku, kita belajar buku tu je. Tak ada guru pun tak apa. Lepas tu banyak orang yang balik Malaysia belajar yang tu, datang ambil periksa je. Dia tak duduk pun dengan guru. Ini pelajaran kata orang maklumat je. Makmulatnya tak ada. Ini saya sebenarnya tuan jangan salah faham bahawa saya anti Azhar, tidak. Tapi ini pengamatan saya selama setahun bersama dengan mereka. Saya duduk dengan mereka. Jadi mereka tak ada amalan. Amalan agama tak ada. Habis tu sekali tu saya keluar pintu. Saya tutup tu terkuat sekali lah. Ada satu orang lah, dia jadi setiausaha pemeram Persatuan Melayu Republik Arab Mesir. Dia orang Johor. Dia pekik kat saya. Hey, dia kata, kau
boleh tutup pelan-pelan ke? Kata, engkau ni kau hajar betul lah. Aku tak ada nama ke? Kau panggil hey je. Engkau ni tak ada adab ke? Tegur macam ni. Oh, saya cakap dengan dia macam tu. Apa ilmu yang kau belajar dekat Azhar ni macam ni? Lepas tu dia orang marah kat saya. Dia marah kat saya. Lepas tu dia orang macam boycott saya lah. Pertama sekali bila dia orang buat student baru datang, bulan 9 tu, student baru datang, dia orang buat jamuan. Apa ni, orientasi semua berlaku di rumah Johor. Rumah Johor ni banyak ketua-ketua dia. Dia orang makan. Saya duduk bawah. Saya tengok tepi tingkat bilik saya tu nasi bertimbun. Dekat 5-6 baldi dia orang buang. Tapi sepinggan pun dia tak bagi saya. Saya cakap dengan dia orang, saya kata, engkau orang ni ada ilmu ke tidak? Engkau tak ada hormat kepada orang tua. Aku lebih tua daripada engkau je, aku dah 40 lebih, engkau ni baru 20 lebih je. Apa salah engkau bagi satu pinggan kat aku makan? Ini ke yang engkau belajar? Saya sound dia orang. Saya kata tak betul engkau punya amalan. Lepas tu dia orang sakit hati dengan saya. Dia jumpa saya. Dia kata, Haji kena bayar, dia cakap. Masa saya datang tu, saya kontak dengan Mufti Johor. Dengan Khazanah Jaga Agama Johor. Kontak dengan Sultan Johor. Dia mesti dia orang tunggu saya datang dengan van, sambut saya semua. Dia orang sambut saya lah, bawa pergi rumah Johor semua, bagus lah. Tapi bila dah ada peristiwa macam tu, dia orang datang jumpa saya, dia kata, bayar balik apa yang kami dulu sambut kamu. Subhanallah, saya kata, dah 9 bulan baru cakap nak suruh bayar. So dia orang sakit hati dengan saya lah. Lepas tu saya patut bagi seminar dia orang, dia tarik balik semua. Inilah sifat dia orang. Saya pun ada, baru saya sedar rupanya orang ada agama ni kadang amalan tak ada. Lepas tu bila saya balik ke Malaysia, naik Singapore Airlines, tu sembahyang budak-budak ni, saya panggil budak-budak lah, panggil ustaz pun tak layak. Budak-budak ni bukan sembahyang. Kerana saya tahu sebab sembahyang di Singapore Airlines tu kecil je. Sekali sembahyang boleh 3 orang je. Saya duduk betul-betul menghadap tempat sembahyang tu. Saya sembahyang 3 orang. Sekali sembahyang boleh 3 orang. Subuh waktu panjang mana? Sikit je. Tak sembahyang. Ni. Lepas tu ada pelajar wanita situ. Masa saya naik ke terbang lain, dia berhenti di Dubai. Di Dubai adalah waktu turun tu boleh sembahyang. Saya cakap pelajar perempuan tu, kenapa tak turun sembahyang? Buat bodoh je. Inilah keadaan kita punya ustazah, ustaz kita. Main sepak takraw sampai petang tak sembahyang. Yang peristiwa yang paling sedih sekali berlaku ada satu orang, bapa dia ni daripada Pahang. Dia sponsor anak dia, nak anak dia jadi alim, ulama. Dia datang Mesir, duduk dengan anak dia selama 1 bulan. Selama 1 bulan tu dia tak tengok anak dia sembahyang. Dia punya sedih tak boleh cakap. Mungkin sehari kita tak dapat tengok, tapi sebulan dia betul-betul perhati anak dia kat sembahyang. Dia menangis. Dia sedih, dia balik. Lepas tu meninggal dunia. Sampai macam tu ada kes macam tu. Ini saya tak kata semua macam tu lah. Tapi saya kata inilah pendidikan yang dia orang dapat. Inilah perangai dia orang di sana. Bila balik sini aja, kita ambil dia, jemput dia orang. Mengajar dia masjid-masjid, mengajar buku tu lah, buku ni. Bagi dia duduk. Bawa kat masjid ni baru nak pakai serban, baru nak pakai jubah. Kat sana jubah pun tak mau pakai baju biasa je. Kerat sangat yang pakai jubah kat sana. Budak-budak yang ikut tabligh je pakai jubah, yang lain tu Yankee je. Jadi ni lah keadaan sebenarnya. Makmulat, maklumat. Kita kena makmulat, bukan maklumat je. Ilmu kena berserta dengan amalan. Ini hakikat dia. Kalau kita ilmu tak berserta dengan amalan, maka dia akan jadi macam, na'udzubillah lah, macam tok guru
pelajar Islam yang buat PhD di England, di Belanda, orang Indonesia. Dia orang kafir. Dia ajar agama, dia orang tak ada iman. Jadi kita kena ambil PhD pun pada orang beriman, bukan pada orang kafir. Bidang sains lain lah. Yang saya buat dulu PhD dengan Roger S. di Bradford, itu lain cerita. Ini kita buat agama tapi dengan orang kafir. Subhanallah. Tak pernah berlaku dalam sejarah Islam. Orang Islam ambil orang kafir sebagai guru dia. Tapi ini dah berlaku. Zaman ini dah berlaku. Orang ni lah yang jadi ustaz-ustaz kita, doktor PhD bidang ni. Jadi saya rasa sedih lah. Ini tak faham ilmu yang orang silap faham. Belajar dengan cara Nabi kita tak ikut. Ini cara Yahudi. Kan? Kita tengok belajar sekarang. Dr. Mesti Melaya. Lecture teater dia. Guru belah bawah. Murid belah atas tu. Dia macam apa? Macam menirus. Kalau duduk belakang tadi tu banyak tempat duduk, ada 30. Depan tu tinggal 10 je. Guru belah bawah sekali. Dia mengajar. Guru yang mengajar belah bawah. Mana ada kehormatan kepada guru? Tak ada. Sama label satu darjah, tak apa juga. Ini tunggu kat bawah. Bila saya pergi di India tu, masa majlis Khatam Bukhari tu panggil. Khatam Bukhari. Dia buatlah, dia murid ramai. Jadi dia buat macam mana tau? Dia buat macam bukit kecil. Guru beratas sekali. Guru duduk atas sekali. Yang murid tu bawah. Itu betul. Belajar betul. Muliakan guru, muliakan kitab tu. Ini mengajar murid di atas, guru di bawah. Tak betul lah saya kata, saya pun tak setuju lah. Tapi saya mengajar pun macam tu juga. Mengajar sains tak apalah. Agama tak boleh macam tu. Jadi saya haraplah kita faham tentang maksud ilmu ni. Nak dekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan sampai kita belajar ilmu dan kita jadi syirik atau kita murtad. Bila kita mengaibkan Nabi SAW, kita ni beriman ke? Bolehkah kita kata kita orang beriman dengan mengaibkan Nabi, mengatakan Nabi ni kaum banyak tak bagus, Nabi kawan muda tak bagus? Tak boleh. Nabi ni Allah sendiri berkata dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Nabi ni dia tak ikut nafsu dia, semua diwahyukan kepada dia. Sehingga apa kata orang, nak bergurau pun Nabi cakap yang betul. Bergurau ni, kita kalau bergurau, tak kira lah, benda tak betul pun kita jadikan betul. Tapi Nabi tak bergurau pun, dia dengan apa? Dengan cara yang betul. Contohnya Nabi, satu orang tu tanya, ya Rasulullah, adakah orang tu masuk surga? Nabi kata, tak ada. Orang perempuan tu menangis lah. Kata, wahai mak, wahai ibu, dia kata sebenarnya apabila satu orang masuk surga, semua jadi muda. Semua 18 tahun. Tak ada orang tua masuk surga. Dalam surga tak ada orang tua. Orang baru dia faham. Ini gurauan Nabi. Macam tu. Jadi Nabi gurau pun dalam keadaan bercakap benar. Nabi gurau cakap benar. Jadi ilmu ni, dia kena bawa kita rapat dengan Allah. Bertambah takut dengan Allah. Tanda takut, apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita tak buat. Kita jangan ada dua kehidupan. Pakai cara Mak Saleh kan, kopiah tak ada, apa tak ada. Lepas tu kita hidup. Tu bila nak jadi imam, baru pakai jubah, pakai sorban. Nak mengajar, baru pakai jubah, pakai sorban. Tu kadang-kadang janggut pun tak ada. Apa kata, kalau dalam mazhab Hambali orang tak ada janggut, dia tak kasih jadi imam. Fasik dia kata. Orang tak ada janggut ni fasik.
Dan satu dosa yang berterusan adalah orang yang tak ada janggut. Dia tidur pun tak ada janggut, dia sembahyang tak ada janggut, dia berak tak ada janggut, dia makan tak ada janggut. 24 jam tak ada janggut. Fasik dia 24 jam. Orang mencuri pun ada batas dia, orang menipu ada batas. Tapi orang yang berkekalan ni, berdosa ni adalah dengan tak ada janggut. Kalau ikut mazhab Hanafi, Hambali, fasik. Tak boleh sembahyang belakang dia. Saya tak tahu lah dalam mazhab Syafi'i ni, dia kata 3 helai janggut pun cukup dah. Sebab tu ada ustaz-ustaz kita dia pakai janggut sikit je, dia trim. Okey lah, tak apa lagi lah. Ini jangan, yang maksud saya yang kosong langsung ni. Tak ada mazhab yang kata tak ada janggut. Mana? Mazhab mana dia cakap? Mazhab Kristian je cakap, mazhab Yahudi je kata tak ada janggut. Kalau mazhab Islam, Hambali, Maliki, Syafi'i, kalau Hanafi ni, janggut ni, dia kita boleh pegang dengan tangan, lebih potong. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Syafi'i ni, dia 3 helai boleh, panjang pun boleh. Hambali, Maliki pun macam tu. Jadi ni kita kena tunjuk contoh. Bukan kita sembahyang Allahu Akbar, kita berkhutbah, ittaqullah, janggut pun tak ada. Macam mana takut Allah? Ittaqullah, janggut pun tak ada. Lepas tu pakai jubah, dia tak jarang pakai jubah. Pakai jubah, melurut sampai bawah buku lali. Jadi imam mengajar. Tapi jubah bawah buku lali. Apa ni? Mana makmulat dia? Tak ada makmulat. Ini belajar tak habis. Ilmu maklumat ada, tapi amalan tak betul. Ini amalan tak betul. Jadi inilah saya pun dah lama ni 40 minit dah. Jadi saya tak mau lanjut lagi. Hari ni tak tahu kenapa saya cakap macam ni, saya tak tahu. Agaknya saya kecewa dengan pengalaman yang saya lalui selama ni. Umat tak ikut lagi cara Nabi. Umat dah celaru, tak dapat nak ikut siapa-siapa. Dan orang awam pula, saya kata ustaz tu macam tu, ustaz tu macam ni, mufti tu macam ni, betulnya inilah dia. Saya kata kita kena ambil dalil daripada Quran dan hadis, ikut Nabi. Bukan ikut orang tu orang ni. Kalau orang tu orang ni tak ikut Nabi, kita boleh ikut dia. Betul tak? Jadi setakat malam ni, itu saja yang saya nak. Sebab saya dah lama ni, 43 minit lebih. Nanti dia penuh. Jadi saya minta ampun dan maaf. Kalau ada tersinggung mana-mana pihak, saya harap ambil ini sebagai satu teguran yang patut dibuat. Bukan saya nak mengkeji. Banyak lagi pelajar-pelajar Azhar yang bagus-bagus, yang alim-alim, yang zahid, yang memang amalan dia baguslah, boleh diikuti. Tapi saya menunjuk kepada orang-orang yang tak boleh kita sandarkan amalan dia sebagai amalan orang yang